anda kena tahu macam mana untuk anda survive. Survival skill. Your degree semua tak berguna dah. Video ni mungkin agak menarik sedikit. Persoalan daripada Amirul. Dia tanya, apa yang akan terjadi kepada duit jika World War III terjadi? Wow, World War III ke World War Z? Oh bukan. Ingatkan zombie apocalypse. Dan apa tindakan terbaik? So basically soalan dia nak tanya apa yang akan terjadi dengan duit kita bila berlakunya World War III. So World War III sini kalau kita nak bagikan definisi, sebab nama dia pun World War, bermaksud ada banyak negara yang terlibat. Bukannya hanya dua negara saja, negara A berperang dengan negara B, tetapi beberapa negara berperang dengan beberapa negara. Seperti apa yang berlaku dalam World War I dan World War II. Dan dalam video ini disclaimer siap-siap, bukannya kita nak mendoakan terjadinya World War III, tetapi just untuk menjawab persoalan daripada Amirul dan at least kita dapat belajar sesuatu. So bila berlakunya World War III ni, apa yang akan terjadi dengan duit kita? Duit kita tak jadi apa-apa, tetapi apa yang akan berubah adalah nilai kepada duit kita. Sama ada negara-negara lain meletakkan nilai yang tinggi ataupun tidak ke atas duit kita, duit negara kita ini sendiri. So rata-ratanya bila banyak berlakunya peperangan, maka apa yang akan terjadi, nilai mata wang itu akan jatuh. Dan bukan itu sahaja, apa yang akan naik? Instead, so nilai mata wang akan jatuh, tetapi komoditi akan naik. Kenapa? Sebab berlakunya disruption in the supply chain. Komoditi ni contohnya apa? Barang-barang keperluan seperti beras. Harga beras akan naik, harga gandum akan naik. Sebab benda tu barang keperluan. Dan sebab bila ada berlakunya peperangan, obviously lah barang-barang ini tak boleh nak dieksport ataupun diimport. Sebab bila kita tak dapat barang keperluan itu, contohnya tak cukup beras. Bayangkanlah dekat pasar, dekat supermarket tak cukup beras, tak ada gandum, tak ada beras. Apa kita nak hidup? Kita nak makan apa? Tak boleh nak makan apa. So barang akan naik. Dan contoh lain, precious metal pun akan naik. Seperti harga emas, perak akan naik juga. Kenapa? Sebab nilai mata wang jatuh. So bila nilai mata wang jatuh, orang-orang yang kaya ini, mereka akan jual mata wang mereka untuk membeli precious metal seperti emas atau perak, di mana precious metal ini nilainya ataupun bilangannya sangat terhad. So bila ada banyak demand ke atas emas ataupun perak, supply tak cukup, maka harga pun akan naik. So kalau berlakunya World War III, nauzubillah, harapnya tak jadilah World War III, tetapi jika berlaku, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh beli komoditi. Contohnya anda boleh beli minyak, for example. Minyak pun akan naik. Minyak ialah satu komoditi, dan bila berlakunya peperangan, harga minyak confirm akan naik. Tak percaya, tengok apa yang berlaku pada semasa berlakunya peperangan antara Amerika Syarikat dengan Iraq satu ketika dahulu. Apa berlakunya bila ada uprising dekat Middle East, harga minyak akan naik. So itu satu benda yang anda boleh laburkan duit anda. Yang kedua ialah bila berlakunya peperangan, jika negara kita pun terlibat dalam peperangan itu, anda kena tahu macam mana untuk anda survive. Survival skill. Your degree semua tak berguna dah. So when that time happens, right, apa yang anda perlu ada adalah kemahiran untuk survive. Anda kena ada kemahiran untuk hidup, untuk jana pendapatan tanpa mengharapkan kepada company anda. Yalah, bila berlakunya peperangan, of course lah, company anda pun tutup lah, kan? Kenapa nak buka? So anda tidak ada sumber pendapatan. In fact, lagi teruk daripada apa yang berlaku sebelum ni, iaitu wabak penyakit. Wabak penyakit, kerja masih boleh jalan seperti biasa, kita masih boleh kerja dekat work from home. Tetapi bila berlakunya peperangan, you nak kerja apa? Betul tak? So because of that, anda kena mengharapkan pada kemahiran hidup anda sendiri. Kemahiran hidup di sini bermaksud kemampuan anda untuk menjana pendapatan. So this is where your entrepreneurship skill is really powerful. Bermaksud bagaimana anda nak menjual. Menjual sesuatu benda, sesuatu barang. For example, barang keperluan ketika itu. Bagaimana untuk anda memasarkan barang dan keperluan yang anda ada. Contohnya kalau anda buat servis, for example, bila berlakunya peperangan, ramai orang akan jatuh depressed. Macam mana anda nak pasarkan? Macam mana anda nak market diri anda kalau anda ni seorang psikologis ataupun seorang psychiatrist? Boleh bantu mereka ini untuk atasi depression. Contohnya lah. Sebab obviously when there's war, everyone is focusing on themselves. Semua orang akan tertumpu pada diri sendiri. Mereka tak akan hiraukan orang lain. Mereka akan tumpukan pada diri sendiri. Dan kalau anda ada produk atau servis yang dapat menyelesaikan masalah ketika itu, itulah caranya untuk anda survive during the war time.
Okay, so tapi tak apa, topik hari ini bukannya bermaksud benda ni akan berlaku. Kita doakan, kita minta dijauhkan. But in case if that were to happen, at least you know what to do dari segi pelaburan dan juga dari segi kemahiran apa yang anda perlu belajar. Itu saja daripada saya dalam video kali ini. Anda boleh lawati YouTube channel saya, Dr. Adam Zubir. Saya ada banyak tips-tips kewangan yang saya berikan, yang saya kongsikan kepada anda. Dan jika anda ada apa sebarang soalan ataupun sebarang komen, nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.